Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pelajar, para penonton yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita menyambung perbincangan kita pada malam ini dalam kuliah maghrib kita, kuliah bulanan kita, iaitulah bagi mensyarahkan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Al-Imam Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu azza fi'ulah. Dan pada kelas yang sebelum ini, ketika mana kita mengadakan kelas fizikal di AQS, Ana telah terangkan kepada para pelajar sekalian dan kepada para penonton berkenaan dengan metodologi ahli kalam dalam berinteraksi dengan sifat-sifat nafi, sifat-sifat negatif atau salbiyah. Sifat salbiyah ni mana sifat yang menafikan daripada Allah kekurangan. Dan pada malam ini kita akan membaca perkataan Al-Imam Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin pada menerangkan metodologi yang sahih yang menjadi anutan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam bagaimana kita berinteraksi dengan sifat-sifat yang menafikan, yang menidakkan kekurangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. So kita ada sifat yang mengisbatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala sifat-sifat kemuliaan yang terang, yang jelas, yang directly menyatakan Allah ini sifatnya daripada sifat-sifat keagungan dan kemuliaannya adalah begini dan begitu. Dan dalam masa yang sama kita ada sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang sifat itu menafikan daripada Allah kekurangan dan kecelaan dan aib. Jadi kata Ibn Uthaymin rahimahullah, wa nu'minu bintifa'i kulli ma nafahu Allah ta'ala an nafsih atau nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beriman akan ternafinya segala apa yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dirinya, atau apa jua yang dinafikan daripada Allah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama juga konsepnya, an-nafyu mabniyun ala tawqif. Menafikan sifat Allah Ta'ala ini, menafikan sifat Allah Ta'ala dibina di atas dasar wahyu juga. Tidak boleh kita sendiri memandai-mandai membuat kesimpulan Allah tidak boleh begitu, Allah tidak boleh begini, tanpa ada sebarang nas yang menyokong makna kenyataan kita. Perhatikan betul-betul perkataan saya ni, saya susun bagi elok. Mana kita bercakap dalam bab akidah ni, Ahli Sunnah wal Jamaah, kita kena tafsil, kena terperinci, kena diqqah, kena dalam takbir yang kita guna. Ya? Kalau tidak, kita jadi macam sebahagian golongan yang menisbahkan diri mereka kepada Salafi. Mereka tidak menyibukkan diri mereka dengan ilmu akidah. Ya, mereka lebih suka menyibukkan diri mereka dalam isu fiqah, nak mentarjih lah, nak mencari qarrajih. Sedangkan kita sudah ada mazhab yang 4, nak sibuk apa lagi? Taklid je lah mana-mana satu mazhab yang 4 itu, kan? Akhirnya mereka mengabaikan sisi ilmu akidah. Lalu bila orang yang Ahli Sunnah wal Jamaah, yang Salafi, yang tulen, yang sahih, bercakap bab akidah mengikut manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah yang sahih, yang memerlukan pemahaman yang mendalam, ya, golongan yang mendakwa diri mereka Salafi yang tidak faham ini akhirnya mentahzir atau membid'ahkan Ahli Sunnah wal Jamaah, sedangkan mereka lah yang terjebak ke dalam bid'ah lebih awal, kan? Mereka tidak beri perhatian kepada
pengajian ilmu akidah yang memerlukan fokus yang mendalam. Ya. Sedangkan mereka ini yang saya maksudkan adalah golongan penuntut ilmu bawahan. Itu pun kalau sahih dinisbahkan mereka kepada penuntut ilmu. Bahkan mereka ini kepada golongan awam lebih qarib, lebih hampir. Ya. Ada beberapa penuntut ilmu yang memang bidangnya takhasus bab fiqh, bab usul fiqh. Tak apalah. Mereka ini ulama. Mereka mujtahid dalam bab yang mereka tekuni, yang mereka perlu tekuni untuk maslahah umat. Tapi golongan penuntut ilmu permulaan yang sepatutnya mereka memberi fokus kepada perkara yang utama, tapi mereka sibukkan diri mereka dalam isu yang kurang utama, akhirnya mereka terjebak ke dalam kancah sikap ekstremis dan melampau dalam menghukum manusia seperti manhaj khawarij. Nasallallahu al-afiyah. Ya. Baik, saya kata apa tadi? Kita ahli sunnah wal jamaah beriman akan ternafinya segala apa yang Allah Ta'ala nafikan daripada dirinya atau yang dinafikan oleh Rasulnya SAW. Makna kata ini menafikan apa jua sifat yang tercela dan aib daripada Allah mesti juga dibina di atas wahyu. Yakni mestilah ada nas wahyu yang menyokong makna kenyataan kita. Bukan mesti ada nas yang sebiji-sebiji kata. Tak semestinya, tetapi makna itu warid dalam makna nas. Sama ada secara nas, secara secara isyarat, secara tahqiq, dan mengikut tahap-tahap dalalah nas seperti yang dipelajari dalam ilmu usul fiqh. Itu maksud ahli sunnah wal jamaah. Ya. Bukan maksud ahli sunnah wal jamaah bila mereka kata kita ikut nas, ikut wahyu. Maknanya ikut wahyu itu secara apa yang disebut sebagai hanya mengikut nas. Nas kepada nas. Tidak. Kita ada zahir nas. Selepas daripada nasun nas, kita ada zahir nas, kita ada ibaratun nas, kita ada isyaratun nas. Ini semua diambil kira. Kita ada mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Ini semua diambil kira darjat dalam memahami nas. Ini semua adalah metodologi ahli sunnah wal jamaah dalam memahami nas. Baik. So yang pertama, kita tidak boleh memandai-mandai, menafikan daripada Allah Ta'ala satu perkara yang dia tak nafikan. Sebagai misal, ahli kalam, ya, mereka suka menafikan daripada Allah apa yang Allah tidak nafikan dengan perkataan ataupun konsep yang samar, yang tak jelas. Dia berkata kita menafikan daripada Allah jisim. Baik, jisim. Apa makna jisim? Jisim dari segi bahasa jelas. Jisim ialah badan manusia. Jelas Allah Ta'ala bukan jisim dengan makna bahasa. Tetapi menafikan jisim daripada Allah tidak mengandungi kemuliaan. Kerana jisim adalah satu daripada makhluk. Kita ada banyak makhluk yang bukan jisim. Air, angin, udara, kayu, pokok, ayam, itik. Yang ini semua yang orang Arab dari segi bahasa Arab tidak dipanggil jisim. Kita ada malaikat, kita ada jin. Yang semua ini tidak dipanggil jisim. Bahkan manusia yang dipanggil jisim itu badannya, rohnya pun tidak dipanggil jisim di sisi orang Arab. Ya. Kalau you kata Tuhan tidak ada jisim, Tuhan tidak berjisim, itu you hanya menafikan satu daripada banyak makhluk yang sepatutnya you kena kata laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini barulah penafian yang sempurna, yang autentik, yang kita akan sebut nanti biiznillah ta'ala. Kemudian, jadi ahli sunnah wal jamaah tidak memandai-mandai. Mereka ikut nas. Kita menafikan apa yang nas nafikan. Dan nas nafi ini sama ada nafi secara sarih. Dan metodologi nas, metodologi Al-Quran dan Sunnah dalam menafikan aib daripada Allah Ta'ala ialah, yang pertama sekali ialah an-nafyul mujmal. Nafi ini fil al-aslu
an-nafyu yakunu mujmala. Pada asalnya nafi ini mestilah secara kasar, secara borong. Seperti firman Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tiada sesuatu pun yang menyamainya, dan dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Kita dah sebut dah, ayat ini memberikan kita faedah penafian sifat aib dan kurang daripada Allah ialah secara borong, secara kasar, manakala mengisbatkan sifat sempurna bagi Allah adalah secara terperinci, tafsili. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Ini semua adalah menafikan la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Nafi. Tidak perlu kita nak kata Fir'aun tidak layak disembah, berhala tidak layak disembah, Namrud tidak layak disembah, matahari. Tidak perlu. La ilaha illallah. Kita nafikan uluhiyah daripada selain Allah secara umum, dan kita isbatkan secara khusus, secara terperinci, tafsil uluhiyah itu pada Allah Ta'ala. Illallah. Baik. Yang kedua, kadang-kadang nas datang penafian secara detail, secara khusus, spesifik. Kenapa? Kerana untuk menolak waham atau sangkaan atau tuduhan, untuk menolak tuhmahan. Seperti firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Kami telah menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari, kami tidak ada letih. Kerana menolak tuduhan, menafikan letih di sini, kerana menolak tuduhan orang Yahudi yang mengatakan Allah Ta'ala lepas cipta langit dan bumi 7 hari, Tuhan berehat sebab letih. Jadi nafi di sini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Pasal apa nafi lam yalid wa lam yulad secara detail? Sebab ada tuduhan jahat yang mengatakan Allah ini ada anak atau diperanakkan. Macam mana Allah diperanakkan? Dia berkata, pasal di sisi orang Yahudi, orang Nasrani, si orang Nasrani, Tuhan yang diperanakkan itu ialah Allah juga. Ya. Jadi bagi mereka, Allah bapa ada anak, dan anak yang dilahirkan itu adalah juzuk daripada Tuhan bapa itu sendiri. Ya. Satu juzuk, satu bahagian. Na'udzubillah min zalik. Lam yalid wa lam yulad. Nas'alullah al-afiyah. Jadi asalnya pada penafian itu ialah umum, manakala pada isbat ialah tafsil. Tetapi kadang-kadang datang nafi secara umum, nafi secara tafsil, secara terperinci, secara detail, kerana nak menolak tuhmahan atau syak wasangka jahat golongan kafir. Dan penafian juga berlaku dengan diisbatkan sifat sempurna. Apabila kita isbatkan Allah itu wa huwas sami'ul basir, Allah maha mendengar, maha melihat, maka maha mendengar menafikan peka, maha melihat menafikan buta, menafikan rabun. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Mengisbatkan al-hayy, menafikan mati. Ya, menafikan mati. Qul huwallahu ahad, katalah olehmu Allah itu esa, mengisbatkan keesaan, menafikan sekutu. Ya. Jadi apa sahaja sifat yang dah diisbatkan kepada Allah mesti diisbatkan secara sempurna, yang paling sempurna. Al-mathalul a'la. Yakni kita kena nafikan segala kekurangan yang boleh dianggarkan pada sifat tersebut. Ya. Ini di antara metodologi yang kita kena faham. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wa anna dhalika an-nafya yatadammanu ithbatan likamali dhiddih. Aywa.
Seperti mana kita kata tadi, bila kita dah isbatkan satu sifat bagi Allah, Allah isbatkan bagi dirinya bahawa dia maha mendengar, maha melihat, maha hidup, maha esa dan seumpamanya, maka secara otomatisnya sifat yang diisbatkan ini menafikan lawannya, menafikan lawan sifat tersebut daripada Allah Ta'ala. Jadi kita kata hidup lawannya mati. Kalau Allah itu Al-Hayy, maha hidup, maka tidak ada mati baginya. Kalau Allah itu ialah As-Sami', maha mendengar, lawan mendengar ialah peka, maka Allah Ta'ala tidak peka, bahkan dia maha mendengar. Lawan kepada Al-Basir, melihat, ialah buta dan rabun, maka Allah tidak buta, tidak rabun. Kerana kalau rabun, walaupun dia melihat, tapi penglihatannya kurang, cacat. Ya. Subhanallahil azim. Jadi dia kata bahawa penafian itu mengandungi isbat, dan dalam masa yang sama juga sifat yang dinafikan daripada Allah tujuannya adalah untuk mengisbatkan sifat sempurna. Bila Allah Ta'ala kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Apa makna? Tuhan menafikan daripada dirinya mengantuk dan tidur. Ialah untuk mengisbatkan kamal al-qayyumiyah, mengisbatkan kesempurnaan qayyumiyah Allah, bahawa penjagaannya kepada langit dan bumi ini tidak ada kurang sedikit pun, tidak ada pos, tidak ada jeda. Dia berterusan kerana Tuhan tidak mengantuk dan tidak tidur. Itu tujuan. Bila Allah kata qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad, untuk mengisbatkan kamalus samadiyah, kesempurnaan samadiyah Allah, nama Allah As-Samad, bahawa Allah itu tidak ada rongga. Ya. Maka beranak dan diperanakkan menafikan As-Samadiyah, menafikan nama Allah As-Samad, dan menafikan Ahadiyah, ketunggalan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu pun yang setara dengannya, untuk menegaskan kesempurnaan Ahadiyah, keesaan, ketunggalan Allah. Tak ada satu pun yang setara dengan dia. Kerana bila dia ada setara, dia bukan ahad, dia ada tandingan. Okey? Jadi itu maksud di sini bahawa sifat salbiyah bertujuan untuk menegaskan kesempurnaan sifat thubutiyah. Bertujuan untuk menghilangkan segala keraguan atau syak wasangka atau tuduhan atau tuhmahan jahat kepada sifat-sifat Allah Ta'ala yang maha sempurna. Jadi kita tidak boleh kata sifat nafi ini hanya semata-mata nafi. Ini di antara beza manhaj ahli sunnah dengan ahli kalam juga. Ahli kalam sebahagian mereka mengatakan bahawa sifat salbiyah itu hanya untuk salb, untuk nafi sahaja. Bagi mereka mukhalafatul hawadith qiyamuhu bin nas wahdaniyah, ini adalah untuk menafikan tapi tidak mengisbatkan apa-apa sifat yang baru. Dia kata salah, kerana al-aslu fi sifat al-ithbat wan nafyu far'un. Asal pada sifat Allah Ta'ala ialah kita mengisbatkan, kita menetapkan, meyakini dan mengakui Allah ini ada sifat-sifat yang maha sempurna. Manakala penafian ini adalah cabang, tugasnya adalah untuk menolak tuhmahan kalau ada, atau untuk menghapuskan syak wasangka daripada ia merintang. Dia bukan asal. Ya, bukan nafi, bukan asal dalam bab sifat. Bab sifat asalnya ialah isbat. Wa naskutu amma sakata Allah anhu wa rasuluh.
Dan yang ketiganya, so yang pertama ialah menafikan sifat-sifat selbiah ini. Yang pertama sekali ialah seperti mana sifat subutiyah juga, dia berteraskan kepada wahyu. Yang kedua, sifat salbiah ini tujuannya adalah untuk menegaskan sifat subutiyah. Dan yang ketiga ialah jikalau tidak datang dalam nas yang mengisbat atau menafikan, kita diamkan diri dan kita berdiam diri daripada apa yang Allah diamkan dan Rasulnya diamkan. Dan kaedah ini ulama sebut supaya kita bebas daripada kekeliruan golongan ahli kalam yang suka bermain dengan istilah yang samar-samar. Istilah yang samar-samar ni apa dia? Istilah yang ada dua arah. You see? Istilah ni dia boleh pergi dua arah. Arah betul boleh, arah salah boleh. Sebagai misal, ahli kalam datang kepada orang awam ahli sunnah wal jamaah. Dia kata kepada orang awam ahli sunnah wal jamaah, kalau kamu kata Allah istiwa atas arash, maka kamu telah mengisbatkan, kamu kata Allah itu bertempat, sedangkan tempat ni makhluk. Dia kata kamu bertempat mana? Dalam rumah. Bukankah rumah lebih besar daripada kamu? Dia kata. Dia buat syubhat macam tu. Ya. Syubhat ni dia bagi kepada orang awam ni yang tak mengaji sangat. Ya. Jadi macam mana kita nak keluar daripada perangkap ini? Cara mudahnya kita jawab kepada dia, apa maksud kamu tempat ni? Ya. Tidak ada dalam nas Al-Quran atau hadis yang menafikan tempat atau mengisbatkan tempat. Aku tak jumpa pun dalam Quran kata Allah bertempat. Dalam hadis pun Nabi tak pernah sebut Allah bertempat. Tak jumpa juga Tuhan kata dia tak bertempat. Dalam hadis pun tak jumpa Tuhan tidak bertempat. Hadis palsu Syiah adalah. Hadis ahli sunnah wal jamaah tak ada. Hadis dalam kitab Usulul Kafi Syiah ada. Tapi kitab ahli sunnah wal jamaah tak ada. Kan? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan An-Nasai, Ibnu Majah, Musta Ahmad, Muwatta Imam Malik, Sunan Ad-Darimi. Kitab 9 ni tak jumpa, tak ada. Kan? Kita ada sunnah wal jamaah kita tak jumpa. Yang ada ialah dalam kitab Syiah. Kitab Syiah ada. Kan? Jadi katakan ni tak jumpa. Isbat pun tak jumpa, nafi pun tak jumpa. Hadis saya tutup mulut. Saya tutup mulut. Yang Allah Ta'ala kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini saja kewajipan saya sebagai seorang hamba Allah. Saya kena cakap macam Allah kata. Kalau Allah kata dia istawa 'alal 'arsy, istawa 'arsy. Selesai masalah. Tekak tu cukup untuk saya selamat di dunia dan akhirat. Saya tak disuruh oleh Tuhan untuk cari lebih daripada apa yang dia cakap. Ya. Bila dia kata Ar-Rahmanu 'alal istawa, Tuhan istiwa, bersemayam di atas singgasananya. Saya tak disuruh untuk mencari bagaimana kaifiatnya. Kelaziman-kelaziman yang kamu cakap ni, kalau ia kelaziman yang batil, sudah tentu Tuhan bersih daripadanya. Kalau ia kelaziman yang hak, sudah tentu Tuhan adalah yang maha hak. Kan? Jadi perkataan yang kamu bawa mai dekat saya ni, Tuhan bertempat, tak bertempat, jisim, tak berjisim, kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab golongan ahli kalam dan ahli falsafah, bila dia cakap tempat, jisim, masa, yang dia nak maksudkan ni bukan apa yang kita faham daripada bercakap hari-hari kita. Dia hakikatnya dia ada istilah lain, istilah falsafah. Ya. Itu kita kata ini adalah mustalahat, dia panggil al-alfaz al-mujmalah. Lafaz-lafaz yang samar-samar. Dia ada ambiguity. Dia lafaz yang sangat ambiguous. Ya. Yang vague. Yang kita tak faham maknanya. Yang dia bercakap seolah-olah macam dia nak maksudkan ialah bahasa mudah hari-harian yang kita bercakap, tapi itu bukan maksudnya. Dia ada maghza, dia ada tujuan lain yang dia nak sampai. Dan perkara ini telah ditegaskan oleh
Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab beliau Ar-Raddu 'ala Az-Zanadiqati wal Jahmiyah. Mereka suka menggunakan kalimah yang mutasyabihat, dan Nabi SAW telah bagi tahu kita lebih awal lagi perkara ni. Nabi SAW membaca firman Allah dalam surah Ali Imran, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب." Nabi kata, "Idza ra'aitumul ladzina yakhuduna fi mutasyabihi fa ulaika alladzina sammahumullah fahdharuhum," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahli bid'ah ni dia suka ikut yang mutasyabihat, yang samar-samar. Ya, dia suka ikut benda yang tidak dijelaskan. Ya. Sedangkan kalau bila kita pergi kepada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maknanya sudah jelas. Ulama salah kata maknanya ala irtafa'a su'ida istaqarra. Allah itu naik, berada di atas arasy. Selesai masalah. Adapun kelaziman-kelaziman yang dia buat mai, kalau Tuhan di atas arasy, Tuhan itu begini, Tuhan ini begini, ini kelaziman mutasyabihat, samar-samar yang dia sendiri fikir tanpa ada sebarang sandaran dalil wahyu. Kan? Kenapa nak ikut perkara yang mutasyabihat? Kita beriman dengan muhkamat, sudah. Nas sekarang muhkam, tak menerima sebarang takwil. Ya? Nabi SAW tanya dengan jelas kepada Jariyah, "Aina Allah?" Jariyah jawab, "Fis sama'." Nabi kata, "Man ana?" Siapa aku? "Anta Rasulullah." Jawab dia, "Anta Rasulullah." Nabi kata, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Nabi tak tanya lebih daripada tu. Kan? Nabi tak tanya lebih daripada tu. Nabi SAW kata, "Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama'. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama'." Hadis jelas, mutawatir, dalil begitu banyak, hampir 1000 dalil mengisbatkan Allah Ta'ala di atas arasy. Jadi kalau dalil begini banyak, mana nak main? Kenapa kita perlu cari keraguan-keraguan ni, mutasyabihat ni? Ini masalah golongan ahli kalam. Mereka suka ikut yang mutasyabihat, yang sama-sama, sedangkan kita disuruh ikut yang muhkamat, ya, yang jelas, yang nyata, yang telah diijma'kan oleh ulama salafus salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Nah. Baik. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, "Wa nara anna as-sayra 'ala hadha at-tariq fardun la budda minhu." Dan kami berkeyakinan bahawa mengikuti jalan ini, metodologi ahli sunnah wal jamaah ini adalah fardu yang tidak mesti diikuti. Mengikuti jalan ahli sunnah wal jamaah, manhaj as-salafus salih, as-salafiyah ini is not a choice. It is a must, it is an obligation. Dia adalah kemestian, tanggungjawab, fardu, kefarduan yang Allah Ta'ala fardu ke atas kita. Ya? Begitu banyak perintah Allah Ta'ala suruh kita ikut Nabi SAW, ikut jejak langkah para sahabah radwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, tabi'in dan tabi'in, yang mana mereka ini adalah ulil amri minkum, yang diberikan kekuasaan, autoriti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan perkara yang kita kata, yalah, salaf itu selamat tapi khalaf itu lebih. Tidak. Dia tidak ada choice.
Nabi kata taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Awal kitab kita dah baca hadis. Aku dah tinggalkan kamu di atas jalan yang terang benderang, malamnya terang macam siangnya. Tidak ada yang menyimpang daripada jalan ini melainkan musnah. Musnah. Itu kita tak mahu, kita takut. Na'udzubillah min zalik. Nas'alullah al-afiyah. Allahumma muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ila ta'atik. وذلك لأن ما أثبته الله لنفسه أو نفاه عنه سبحانه فهو خبر أخبر الله به عن نفسه. Ini kerana apa sahaja yang Allah isbatkan bagi dirinya daripada sifat atau yang dia nafikan daripada dirinya subhanahu, maka ianya adalah perkhabaran, pemberitaan, pemberitahuan yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita tentang dirinya sendiri. Ia adalah apa yang Tuhan habaq, Tuhan bagi tahu. Wa huwa subhanahu a'lamu bi nafsihi. Dan Allah adalah yang paling mengetahui tentang dirinya. Ini rasional dia. Rasional dia kenapa? Kerana yang pertama sekali, tak ada dah dalam mana-mana makhluk ini yang lebih tahu tentang Allah. Tidak ada. Yang hanya tahu tentang Allah ialah Allah sendiri. Ya, Allah sendiri. Sedangkan kita sendiri pun yang paling tahu tentang kita ialah Allah. Kita doa kita di sebelum bagi salam. Wa anta a'lamu minni. Engkau lebih tahu daripada aku. Berkenaan sama? Berkenaan diri aku. Tuhan lagi tahu pasal kita. Tapi tiba-tiba kita dah buat pandai, tapi bercakap pasal Tuhan macam kita lagi tahu daripada dia. Na'udzubillah min zalik. Ini bahaya. Yang kedua, wa asdaqu qila. Dan Tuhan yang paling benar cakap. Cakap Tuhan tidak ada bohong, tidak ada kona-kona. Tuhan cakap dia semua betul. Lurus. Tidak ada dia bercakap belit-belit. Ya. Tidak ada di sana tujuan Tuhan bercakap, Tuhan turun ke Al-Quran ni supaya nak mengeliru kita. Tidak. Tuhan turun ke Al-Quran untuk membimbing kita, untuk membawa kita ke jalan yang lurus. Yang sesat tu sebab kita tak ikut Quran, bukan sebab kita ikut Quran. Ya. Jadi semua perkataan dalam Al-Quran semuanya perkataan yang suci, yang hak. Tidak ada Tuhan bercakap dalam Quran ni dengan perkataan yang kufur, perkataan yang tak betul, tidak ada. Semuanya zahirnya adalah sejahtera, sahih. Wa ahsanu haditha. Dan yang paling baik tutur kata yang boleh mentakbirkan apa yang dia kehendaki. Tuhan bila dia nak habaq kita, dia boleh memberikan kita kefahaman dengan bahasa yang paling jelas. Dia tidak ada kusur, tidak ada kekurangan. Macam makhluk kadang-kadang dia nak habaq benda lain, tapi dia kurang petah, dia pergi cakap lagu lain. Ya? Menyebabkan orang silap faham. Tuhan tidak ada begitu. Kelemahan yang macam itu tidak ada pada Tuhan. Tuhan maha sempurna. Wal ibadu la yuhituna bihi ilma. Sedangkan hamba, kita makhluk, tidak mengetahui tentang Allah. Kita tidak boleh mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan kita tentang Allah bergantung kepada apa yang Allah ajak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ilmu kita ni semua Tuhan ajak kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita keluar main ke dunia ni bodoh, tak tahu apa. Jahil sejahil-jahil. Allah Ta'ala yang ajak kita Ar-Rahman 'allama al-Quran, khalaqal insan, 'allamahu al-bayan. Ya? 'Allama al-insana ma lam ya'lam. Tuhan yang ajak kita semua benda. Jadi kita tak boleh nak tunjuk pandai, nak tunjuk hebat, nak kata kita boleh bercakap tentang Tuhan, tentang diri kita pun kita tak boleh bercakap pandai. Tiba-tiba kita nak pergi bercakap pandai pasal Tuhan, ini memang perkara yang tak masuk akal langsung.
Jadi ahli sunnah wal jamaah, manhaj mereka lah yang sesuai dengan akal yang rasional, fitrah yang sejahtera. Demikian juga وما أثبته له رسوله أو نفاه عنه فهو خبر أخبر به عنه وهو أعلم الناس بربه وأنصح الخلق وأصدقهم وأفصحهم. Sama juga Rasul pun. Rasul bila dia cerita kepada kita tentang Allah, maka dia adalah orang yang ada autoriti daripada Allah Ta'ala. Dia yang paling mengetahui. Nabi kata, ana a'lamukum billah, a'lamukum billahi ana wa atqakum lillahi ana. Orang yang paling tahu tentang Allah daripada kalangan kamu, aku, Nabi kata. Yang paling takwa, aku. Jadi maknanya, Nabi yang paling tahu tentang Allah, Nabi. Kalau Nabi pun tak tahu benda tu tentang Allah, maknanya tak ada siapa boleh tahu dah. Sebab wahyu ni main dekat Nabi, bukan dekat orang lain. Yang kita kata tadi, asalnya kita tak boleh tahu tentang Tuhan, melainkan hak Tuhan habaq. Bila Tuhan habaq, Tuhan tak habaq dekat semua orang. Tuhan habaq dekat Nabi. Nabi ni yang akan sampaikan kepada kita. So kalau Nabi pun tak tahu, kita lagi tak tahu. Kita tak boleh lebih ilmu kita daripada ilmu Nabi SAW. Dan Nabi ni adalah ansahul khalq. Dia yang paling nak makhluk ni mendapat hidayah. Nabi tak ada dalam cakap dia belit-belit supaya kita pening, supaya kita tertipu. Tak ada. Nabi, dia bercakap tu supaya kita dapat hidayah, supaya kita ni terbimbing ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu tugas dia. Jadi bila Nabi cerita pasal Tuhan, dia bukan cerita benda yang nak tipu-tipu, yang nak merapu-merapu, tak ada. Dia cerita benda hak betul, hak lurus, hak straight. Sebab Nabi bawa as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Itu seruan dakwah dia, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Wa asdaquhum, yang paling cakap betul, paling cakap benar, Nabi juga. Nabi tak ada bohong-bohongnya. Wa afsahuhum, dan yang paling fasih dalam bercakap ni, Nabi juga. Dalam kalangan makhluk, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak ada kusur, tidak ada kurang. Kot Nabi nak cakap benda lain, Nabi tersasul cakap. Tak ada. Nabi tak ada macam tu. Nabi maksum dalam bab dia menyampaikan wahyu, dia maksum. Dia takkan salah. فَفِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَالُ الْعِلْمِ وَالصِّدْقِ وَالْبَيَانِ فَلَا عُذْرَ فِي رَدِّهِ أَوِ التَّرَدُّدِ فِي قَبُولِهِ. Maka pada kalam Allah Ta'ala itu terhimpun padanya kesempurnaan ilmu, kesempurnaan kebenaran, kesempurnaan penjelasan. Maka tidak ada alasan lagi untuk kita menolaknya atau ragu-ragu untuk menerimanya. Tak ada lagi. So kita terus terima apa yang Tuhan bagi tahu tentang diri Tuhan, tentang sifat Tuhan, terus accept, kabul, taslim, menyerah diri. Seperti mana pesan para ulama as-salaf, min Allahir risalah wa 'ala ar-rasulil balagh wa 'alaina at-taslim. Daripada Allah utusan itu datang, perutusan itu, message itu daripada Allah. Tugas Rasul menyampaikan, wa 'ala ar-rasulil balagh wa 'alaina, tugas kita at-taslim. Kata Rabi'ah Ar-Ra'i rahimahullahu ta'ala wa radhiyallahu anhu, guru Imam Malik. Tugas kita menyerah diri, Islam, menyerah diri kepada apa saja yang Tuhan habaq, apa saja yang Tuhan suruh, apa saja yang Tuhan larang. Itu tugas kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah Ta'ala. Maka bukan tugas kita untuk nak fikir lebih-lebih mendalam-dalam pasal Tuhan. Tidak. Tugas kita adalah menyerah diri kepada wahyu, menyerah diri kepada perkhabaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Baik. Kita akan sambung lagi satu fasal lagi bab asma' wa sifat ini, insya-Allah taala berbaki satu fasal, satu maksudnya bab last, ya. Insya-Allah lepas tu kita akan masuk beriman dengan malaikat. Bismillah taala. Kalau ada apa arah melintang, mungkin kita akan bertemu pada bulan hadapan, di hujung bulan depan, di tempat yang ditentukan, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini dapat menjadi manfaat pada semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kefahaman yang dalam, yang baik kepada kita dan membimbing kita untuk beramal
dengan amal yang salih, memberikan kita ilmu yang sahih dan amalan yang salih. قلت لكم ما سمعتم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.